Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan sambung pelajaran yang keempat berkaitan dengan sifat mazmumah. Okey, baiklah, untuk pengetahuan, sifat mazmumah ni merupakan sifat yang tercela, sifat yang dibenci oleh Allah dan sifat yang perlu kita jauhi. Okey, sifat mazmumah ni banyak. Okey, antaranya riak, iri hati, dengki, sombong. Tapi untuk kali ini mukadimah hanya terangkan dua sifat mazmumah sahaja, iaitu sifat khianat dan juga sifat bermegah-megah. Okey, sebelum itu mukadimah akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan khianat. Okey, khianat ni ialah satu perbuatan menganiaya, belut atau tidak setia sama ada kepada agama, kawan, bangsa ataupun negara. Okey, sifat khianat ni berlawan dengan sifat ini ialah setia. Okey, maksudnya lawan bagi sifat khianat ialah setia. Okey, di sini ada firman Allah dari surah Al-Anfal ayat yang 58 berkaitan dengan khianat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanata fambidh ilaihim ala sawa'in. Innallaha la yuhibbul khainin. Okey, yang bermaksud sekiranya engkau wahai Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Okey, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang khianat. Rasulullah juga memberi amaran keras kepada orang Islam supaya menjauhi sifat khianat, penipu, pura-pura dan mengumpat. Rasulullah SAW mengisyaratkan bahawa setiap penipuan dan pengkhianatan akan dihimpunkan pada hari kiamat dengan membawa sepanduk yang menerangkan sifat khianat mereka. Jadi daripada surah Al-Anfal ayat ke-58 ini dapat kita simpulkan bahawa sesungguhnya sifat khianat itu merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulullah melarang keras kepada umat Islam untuk menjauhi sifat tersebut. Kemudian muallimah akan menerangkan keburukan sifat khianat. Okey, apakah keburukan sifat khianat? Kenapa kita ditegah untuk menjauhi sifat khianat? Kita tengok keburukannya. Okey, sifat khianat yang pertama, okey, ataupun keburukan sifat khianat yang pertama ialah dibenci oleh Allah dan juga orang lain. Ya, maksudnya orang yang kita khianat tu pun kita akan dibenci dan orang di sekeliling kita pun akan dibenci. Okey. Kemudian boleh memecah belahkan masyarakat. Okey, betapa bahayanya khianat hingga boleh menyebabkan masyarakat berpecah belah. Kemudian akan mendapat azab yang pedih. Ini janji Allah kepada orang yang suka mengkhianati orang lain. Okey, baiklah kita sambung lagi keburukan sifat khianat. Okey, seterusnya tidak ikhlas kerana Allah. Okey, kenapa? Sebab sifat ini menyebabkan pekerjaan yang kita lakukan tidak menyebabkan kita ikhlas kerana Allah. Kita buat sesuatu pekerjaan tu kerana niat yang lain, kerana matlamat yang lain, kerana untuk mendapatkan habuan. Okey, kemudian amalan tidak akan diterima oleh Allah. Okey, dan seterusnya akan menjauhkan diri kita dari Allah. Okey, keburukan sifat khianat ni juga akan menimbulkan sifat riak dan takabur dalam diri seseorang. Okey, dan ianya juga membawa kepada permusuhan dan tipu helah sesama manusia.
Okey, seterusnya bagaimana cara untuk kita mengatasi sifat khianat? Jika kita sedar dalam diri kita ada sedikit sifat khianat dan macam mana kita nak atasi supaya kita terhindar daripada sifat khianat ini? Okey, maklumat akan terangkan sebentar lagi. Okey, di sini ada 4 cara bagaimana untuk kita mengatasi sifat khianat. Okey, yang pertama kita naklah menanamkan perasaan benci terhadap sifat ini. Okey, mana-mana sifat yang buruk pun kita tanamkan dalam diri kita bahawa kita benci dengan sifat tersebut. Okey, bila kita dah ada perasaan benci dengan sifat tersebut, insya-Allah sedikit sebanyak kita akan dapat menghindarkan diri kita daripada bersifat dengan sifat tersebut. Okey, kemudian yang kedua, sentiasa ingat bahawa sifat ini adalah salah satu sifat orang munafik. Okey, munafik ada 3 dan salah satunya adalah sifat khianat. Bila dia beri amanah, maka dia khianat. Okey, ini adalah merupakan salah satu sifat orang munafik. Okey, dan yang ketiga, sentiasa bersifat amanah. Kita hendaklah sentiasa bersifat amanah dengan tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Dan last sekali, sentiasa mengingati azab bagi orang yang khianat. Okey, Allah dah janji sesiapa yang berkhianat, melakukan khianat terhadap orang lain, terhadap agama, bangsa dan juga negara, maka azab yang pedih akan menantinya. Okey, kemudian kita masuk pula kepada sifat mazmumah yang kedua, iaitu megah. Okey, megah ataupun bermegah-megah. Kita menunjuk-nunjuk, kita bermegah-megah dengan apa yang kita miliki. Okey, sebelum itu muklimah akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan megah. Okey, megah ni merupakan sifat bermegah-megah dengan kebesaran ataupun pangkat. Okey, dan ianya banyak membawa kepada keburukan. Okey, kita menunjuk harta kemewahan yang kita ada, kita akan sikit sebanyak akan timbul perasaan riak, takabur dalam diri kita. Okey, sifat bermegah-megah ini banyak membawa keburukan daripada kebaikan. Okey, sama juga seperti dengan sifat khianat. Okey, sifat megah ni juga mempunyai keburukannya. Okey, kalau kita lihat keburukannya sama seperti keburukan sifat khianat. Jadi muklimah akan ulang sahaja. Okey. Yang pertama, bila kita bersifat dengan sifat yang bermegah-megah, maka sifat tersebut akan menyebabkan niat kita tidak ikhlas kerana Allah. Okey, dan juga amalan yang kita kerjakan tidak akan diterima oleh Allah, secara tidak langsung ianya akan menjauhkan diri kita daripada Allah. Dan dalam diri kita ni, bila kita bersifat dengan sifat yang megah, akan timbulnya sifat riak dan juga takabur. Okey, dan last sekali akan membawa kepada tipu helah dan permusuhan sesama manusia. Okey, maksudnya di sini kita boleh simpulkan bahawa sifat khianat dan sifat bermegah-megah mempunyai keburukan yang perlu kita jauhi. Okey, di sini muklimah bawakan cara bagaimana untuk kita mengatasi sifat yang sukakan kemegahan, kemewahan. Okay, fitrah manusia ni sukakan kecantikan, kemewahan. Tapi bagaimana cara kita nak atasi bila kita berhadapan dengan sifat yang suka bermegah-megah sehingga melampaui batas, sehingga menyebabkan kita alpa dan juga leka. Okey, yang pertama. Sentiasa melatih diri kita supaya ikhlas. Apa-apa yang kita buat ikhlas kerana Allah dan qanaah dalam setiap perbuatan. Apakah yang dimaksudkan dengan qanaah? Qanaah ni bermaksud kita merasa cukup dengan apa yang ada. Okey, kemudian yang kedua, sentiasa mengingati azab Allah Subhanahu wa taala. Kita kena sentiasa ingat bahawa sifat yang buruk ini akan ada azab yang Allah janjikan, azab yang pedih. Okey, bila kita ingat azab Allah, kita akan secara tak langsung kita akan mula membuang sifat-sifat
bermegah-megah. Okay, dan yang ketiga, mencari punca yang menyebabkan berlakunya sifat ini. Mencari punca, cari daripada asal mana datangnya sifat ni dalam diri kita. Okay, kenapa kita boleh timbulnya sifat suka bermegah-megah. Kita cari punca dan kita akan jumpa jalan penyelesaiannya. Okay, last kali sentiasa ingat bahawa segala pangkat dan kekayaan tidak akan kekal selama-lamanya. Okey, kita boleh simpulkan bahawa apa sahaja yang kita ada di dunia ini, kemewahan, harta benda, semua itu bila kita meninggal nanti, kita tidak bawa. Kita hanya bawa amalan kita sahaja. Okey, dan satu lagi, segala kemewahan yang kita miliki itu semuanya datang dari Allah. Okey. Okey, alhamdulillah mukadimah telah habiskan dua sifat. Okey, mukadimah telah terangkan dua sifat mazmumah khianat dengan bermegah-megah. Okey, semoga penerangan ini memberi sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua dan kita semua dihindari daripada sifat-sifat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.